Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Harap semua sihat. Dan moga malam ni, kalau saya berada di Pantai Indah, berdekatan dengan LRT Cempaka. Jadi kepada sesiapa yang berada di area sini mungkin tahu cuaca alhamdulillah tenang, tak hujan. Alhamdulillah lah, hari ni kita tak ada gangguan sangat daripada hujan lah. Okey. Okey, program kita pada hari ni kita nak just info session, second info session bersama dengan saya pada malam ni lah. So kita borak-borak pasal Kopena dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan Kopena, terutamanya iaitu berkaitan dengan yuran masuk, yuran tahunan dan juga modal share. Sebab di kalangan masih ada lagi ahli-ahli baru kita yang yang mendaftar, yang baru je isi borang. Ada di kalangan kita yang masih lagi keliru dan juga banyak lagi tentang persoalan-persoalan mereka tentang tiga perkara ni lah yang mereka nak tahu. So pada malam ni kita akan bincang lah, kita akan borak-borak pasal perkara ni lah, pasal yuran semua ni lah dan juga modal share. Okey, sebelum kita pergi kepada perkara tu, saya cerita sikit pasal koperasi, kerana ada juga yang keliru tentang fungsi koperasi. Ada juga yang salah faham tentang peranan cara gerak kerja koperasi ni macam mana. So saya cuba terangkan dengan secara ringkas supaya kita mudah faham apakah itu fungsi koperasi. Kopena adalah nama singkatan kepada Koperasi Penulis Nasional Berhad. Koperasi mesti didaftarkan dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni pula berada di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Okey, koperasi ni fungsi dia, cara kerja dia hampir sama dengan persatuan dan hampir sama juga dengan syarikat sedia berhad. Jika persatuan, mereka didaftarkan di bawah ROS. Jika syarikat perniagaan enterprise atau sedia berhad, mereka didaftar dengan SSM. So kementerian yang berbeza lah, jabatan yang berbeza. Tapi cara kerja mereka ni adalah gabungan di antara persatuan dan juga syarikat. So koperasi ni kelebihan dia boleh bekerja sebagai persatuan dan dia juga boleh bekerja sebagai syarikat. Dan syarikat ni adalah syarikat sedia berhad. Itu yang bagusnya koperasi. Okey. Jika persatuan, fokus mereka ialah melaksanakan aktiviti yang berbentuk menjaga kebajikan ahli. Jika syarikat sedia berhad, mereka ni menjalankan aktiviti untuk keuntungan. Koperasi pula, mereka menjalankan aktiviti untuk menjaga kebajikan ahli dan juga menjalankan aktiviti perniagaan untuk keuntungan ahli. So bagusnya koperasi ni, mereka buat semua. Apa yang persatuan buat, koperasi pun buat. Apa yang sedia berhad buat, syarikat sedia berhad buat, koperasi pun buat. Inilah keuntungan kita sebagai ahli koperasi. Kita boleh buat semua. So aktiviti-aktiviti yang memberi manfaat kepada semua, aktiviti-aktiviti yang memberi keuntungan kepada ahli, koperasi boleh buat. Dan inilah apa yang dilakukan oleh Kopena. Apa yang kita dah gariskan, kita punya program kita, aktiviti kita, tujuan penubuhan kita sendiri pun kita ke arah tu. Menjaga kebajikan ahli, menjalankan aktiviti perniagaan yang memberi keuntungan kepada ahli selain daripada menjaga kebajikan ahli. Itu adalah antara tujuan penubuhan Kopena. Dan itulah sedikit sebanyak apa yang dimaksudkan dengan apa itu Kopena lah. Okay. Di ruang komen nanti, jika ada masih lagi keliru
tentang fungsi Kopena, macam mana cara kerja Kopena, boleh masukkan soalan di ruang komen ya. Saya akan cuba jawablah sedikit-sedikit tentang perkara-perkara apakah kita nak bagi jelas lagi, kita nak bagi ahli ni jelas lagi tentang koperasi. Kemudian ni pengetahuan bersama, di dalam koperasi ni kita ada 3 cabang kuasa. 3 cabang kuasa ni ialah yang akan mengawal cara kerja pengurusan dan pentadbiran koperasi. So, 3 cabang kuasa ini adalah undang-undang koperasi, kita ada ahli lembaga koperasi dan mesyuarat agung tahunan. So undang-undang koperasi ni, undang-undang kecil koperasi. Undang-undang kecil koperasi ni memang telah berada di dalam akta. Setiap koperasi mesti ada undang-undang kecil. Dan setiap apa juga yang kita, macam contoh, macam sekarang ni yuran masuk. Yuran masuk telah termaktub di dalam undang-undang kecil koperasi Kopena adalah 150. So yang ni kita dah tak boleh nak ubah dah, sebab dah termaktub dan telah digazetkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Yuran masuk Kopena hanya 150. Kalau saya nak minta ahli bayar lebih 150, lebih daripada 150 tak boleh. So, itu dah melanggar undang-undang koperasi. Dan setiap ahli memang termaktub pada undang-undang ni dah kena ikutlah. Undang-undang dah menetapkan kalau nak jadi ahli, yuran masuk dia adalah 150. Jadi kena bayar 150 baru boleh jadi ahli Kopena. Itu fungsilah undang-undang kecil. Undang-undang kecil koperasi ni kita akan bagi pada setiap ahli. Apabila anda buat yuran masuk, nanti kita akan bagi dalam bentuk e-book lah. So anda boleh rujuk pada benda-benda tu. Ada banyak item-item dalam tu, perkara-perkara yang berkaitan dengan perjalanan ataupun gerak kerja koperasi nanti. So kami ahli lembaga dan saya juga CEO ni, kita orang akan bergerak dan menjalankan aktiviti dan menjaga kebajikan apa semua, apa juga yang kita orang buat, kita akan berpandukan kepada undang-undang koperasi. Macam itulah cara dia. Kemudian ahli lembaga. Ahli lembaga Kopena kita ada 15 orang. Pada 1 Oktober dahulu kita telah buat mesyuarat agung permulaan. Dalam mesyuarat agung permulaan tu kita telah melantik 15 orang dah. So dalam 15 orang ni pula kita telah melantik 3 orang, iaitu pengerusi, setiausaha dan juga bendahari. 3 orang ni berperanan sebagai 3 orang ni ditugaskan untuk menjaga hal ehwal pentadbiran dan juga kebajikan ahli. Dalam mesyuarat agung tu juga kami telah melantik seorang CEO lah. CEO ni dia bukan ahli lembaga, dia dia dianggap sebagai staf Kopena, pekerja tetap Kopena. Dia bukan ahli lembaga. So saya ni adalah orang yang bekerja di dalam Kopena. CEO adalah orang yang bekerja. Itu CEO, dia bukan ahli lembaga. Dan COO diberi tanggungjawab untuk menjaga hal ehwal perniagaan dan juga aktiviti Kopena. So apa-apa hal yang berkaitan dengan perniagaan, rancangan-rancangan perniagaan, apa-apa aktiviti perniagaan, semuanya di bawah saya lah. Yang itu saya akan uruskan. So dalam ahli lembaga ni, fungsi mereka ni ialah mereka akan mengadakan mesyuarat 3 bulan sekali. Dan di dalam mesyuarat itu juga akan adalah perkara-perkara yang dibangkitkan. Macam contoh, jika ahli ada perkara yang perkara-perkara yang berbangkit. Macam contoh pada awal bulan 12 hari itu ada satu soalan daripada bakal ahli yang bertanya bagaimana yuran untuk golongan OKU. Adakah yuran itu adakah golongan OKU ini akan dapat harga diskaun atau tak. So waktu itu pengurusi tak boleh nak jawab sebab tak ada dalam undang-undang kecil, kita tak ada, kita tak masukkan lagi benda-benda macam itu. Tapi di dalam ahli lembaga boleh putuskan benda tu. So perkara yang dibangkitkan oleh ahli ini tentang yuran untuk OKU ini kami akan bawa dalam mesyuarat. Dan insyaAllah dalam bulan Januari ini kita ada mesyuarat ahli lembaga. So perkara yang dibangkitkan oleh ahli itu akan dibawa di dalam mesyuarat, dia akan dibincangkan dan dia akan putuskan. Dan benda ini akan dihebahkan kepada ahli lah. Cara hebah dia kan itulah dalam grup WhatsApp lah. Kita ada grup WhatsApp dan sosial media apa semua tu, kita akan maklumkan supaya kepada ahli. Apa-apa jua yang diputuskan oleh ahli lembaga demi untuk kepentingan ahli, kita akan sentiasa info tu akan sentiasa sampailah diberitahu macam tu. Okey. Dan yang ketiganya ialah mesyuarat agung tahunan.
Mesyuarat Agung tahunan ni kata apa, dibuat setahun sekali, dan insya-Allah Kemenang akan anjurkan Mesyuarat Agung tahun ni pada hujung tahun ataupun awal tahun atau dulu itulah. Mesyuarat Agung tahunan ni ialah satu persidangan ataupun perhimpunan ahli tahunan. Dia kata apa, metafora dia, Mesyuarat Agung ni dia seolah-olah macam satu bentuk kuasa ataupun hak ahli. So Mesyuarat Agung tahunan ni adalah tempat perhimpunan ahli, persidangan ahli, dan waktu ni lah ahli nak bersuara pun boleh di sini. Di sini ahli ada hak untuk bersuara, ahli ada hak untuk mengundi, ahli ada hak untuk kata membangkang, nak ubah apa-apa, nak cadang apa-apa, nak bentang apa-apa pada mesyuarat ni. Dan semua hak tu adalah ada. Tak ada siapa nak boleh halang hak tu. Ini adalah hak ahli. Dan masa Mesyuarat Agung tahunan ini juga ahli dibenarkan untuk bertanding untuk jawatan pengurusi, jawatan ahli lembaga, setiausaha, bendahari, apa semua tu kita akan buka untuk buat bertanding. Sesiapa saja boleh dicalonkan, siapa saja boleh bertanding, dan juga untuk mengundi. Semuanya boleh. Okey, itu adalah seberingkas tentang 3 cabang kuasa. Bagaimana sebuah korporasi itu berfungsi dan bergeraklah. So 3 cabang kuasa ni sangat-sangat penting. Kalau tiga cabang kuasa ni tak berfungsi dengan bagus, kata apa, ada porak-poranda sikit, dia bahagian bawah dia tu akan ada masalah. Okey. Dan ahli lembaga pengarah, saya terlupa tadi, dia katakan sentiasa bertukar, dia tak kekal lah. Bila kita ada buat pilihan raya, mengundi apa semua tu, ahli lembaga tak kekal. So siapa saja layak dan boleh untuk jadi ahli lembaga Kemenang, dan untuk jadi CEO pun boleh. Tapi CEO ni dilantik oleh ahli lembaga. Ahli lembaga tu dulu kena dilantik, kemudian ahli lembaga akan bermesyuarat untuk buat pelantikan CEO. Jadi CEO pun boleh dilucukan jawatan dan dilantik semula oleh ahli lembaga. So semua ni dia tak ada Kemenang ni adalah hak semua. Kemenang adalah hak ahli. Kemenang bukan hak saya, bukan hak CEO atau hak pengurusi apa semua. So ahli yang yang mendaftar dan buat yuran apa semua, anda semua ada hak. Okey. Dan dalam Mesyuarat Agung tahunan juga, anda juga ada hak untuk melihat minit-minit mesyuarat. Semua tu anda boleh tengok minit-minit mesyuarat yang ahli lembaga buat setiap 3 bulan sekali. Minit mesyuarat tu anda boleh tengok. Anda juga boleh tengok belanjawan. Contohnya belanjawan untuk tahun 2024 kita akan bagi kepada semua ahli 2 minggu sebelum Mesyuarat Agung tahunan untuk ahli tengok, ahli baca. Kalau ada bangkangan, ahli boleh bagi tahu masa Mesyuarat Agung tu semua. Dan pelantikan apa semua itulah. Jadi semua tu adalah hak ahli. Mesyuarat Agung tahun ini amat-amat penting. Jadi saya harap ahli Kemenang yang berdaftar ni hujung tahun nanti hadirlah dan gunakan kuasa anda dengan sebaik-baik mungkin pada Mesyuarat Agung tahunan nanti. Okey. Kita tunggu, insya-Allah. Saya pun tak sabar juga nak buat Mesyuarat Agung tahunan pertama. Hujung tahun nanti, insya-Allah akan dibuat nantilah. Okey, itu sedikit secara ringkas. Jika ada apa-apa lagi soalan berkaitan dengan 3 cabang kuasa, tadi saya dah terangkan sikit apa itu Kemenang, dan saya dah terangkan apa itu 3 cabang kuasa Kemenang. So kalau ada yang tak faham, nak jelas apa-apa tanya berkaitan dengan perkara tu tadi, boleh type dekat komen, saya akan cuba bacalah. Okey, kemudian kita masuklah kepada topik perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan yuran masuk, yuran tahunan dan juga modal share. Okey, kita bermula dengan yuran masuk. Seperti yang saya maklumkan tadi, yuran masuk ni sebenarnya dia dah termaktub di dalam undang-undang kecil koperasi, undang-undang kecil Kemenang. Dah termaktub, maksudnya kat sini setiap ahli yang bersetuju
secara sukarelanya ingin menyertai Kopena, diwajibkanlah untuk bayar yuran masuk. Yuran masuknya adalah 150, tak lebih dan juga tak kurang, dibayar 150 setiap seorang. Dan yuran masuk 150 ni setelah buat perbincangan, kami bagi kelonggaran kat sini. Kita boleh benarkan ahli bayar secara ansuran ikut kemampuan. Setakat ni kami telah buat persetujuan yang mana ansuran itu boleh dibayar selama 3 bulan. Maksudnya sebulan boleh bayar RM50. So dalam 3 bulan bolehlah bayar RM150. Tapi katakanlah kita masih lagi tak mampu, ada yang masih lagi tak mampu untuk bayar RM50 sebulan, kami benarkan lagi. Cuma kata apa, hubungi saya, buat permohonan untuk buat ansuran mengikut kemampuan. Contohnya RM30 sebulan ke, RM20 sebulan ke, ikut kemampuan anda lah. Dan kami benarkan, tak ada masalah berkaitan dengan yuran masuk ni. Tapi yang ni kita akan tengoklah. Setakat ni ansuran yang kami benarkan adalah 3 bulan, maksudnya RM50 sebulan. Cuma kami bagi lagi kelonggaran kepada yang macam mungkin dia kata apa ada komitmen lain, kata apa perbelanjaan mereka tinggi apa semua kan, lebih-lebih pada bulan 1 ni persekolahan telah bermula. Mungkin dalam bulan 1 ni tak mampu nak bayar RM50, tapi dia nak bayar juga, mungkin dia nak bayar dalam RM10 ke, tak ada masalah, kita terima. Kita terbuka untuk dibuat perbincangan. Okey, itu maksudnya sekarang ni kita dah tambah bayar secara ansuran ikut kemampuan. Tapi setakat ni kita tak tetapkanlah kata apa limit masa tu. Okey, tu yuran masuk. So yuran masuk sekarang ni boleh dibayar secara ansuran ikut kemampuan. So yang nak bayar ikut kemampuan tu, kontak saya, WhatsApp saya, dan bagi tahu dalam masa sebulan tu nak bayar berapa dan berapa lama nak bayar untuk cukupkan 150. Dan yuran masuk ni bila dah masuk dalam akaun, bila anda dah hantar resit kepada saya lah. Buat masa sekarang ni kita guna style conversion. Conversion ni maksudnya kita style guna kita belum lagi buat website atau portal, tapi saya dengan salah seorang ahli Kopena yang telah bersetuju untuk membantu saya, kami telah pun dalam kata fasa pertama nak membina portal ataupun website lah. So mungkin tahun kedua, pada tahun 2020 nanti mungkin website tu akan dilancarkan lah. So mungkin lepas ni kalau nak buat pembayaran apa semua, kita tak ada cara konvensional dengan just WhatsApp CEO and hantar resit. Lepas ni semua pembayaran mungkin akan dibuat melalui website rasmi Kopena. Kami akan usahakan untuk siapkan dalam tahun 2023, dan mungkin masa mesyuarat agung tahunan nanti kita akan buat perasmian lah untuk website kita. So semua ahli nanti akan boleh guna benda tu. Pembayaran nak nak semak jadual jadual akademi, jadual kelas penulisan apa semua tu, semua ada dalam website kita. Semua ada di hujung jari Kopena tu nanti. InsyaAllah lah kita akan cuba usahakan benda itu. So sekarang ni secara style conventional dia ialah bila nak buat bayar yuran tu, WhatsApp saya akan keluarkan satu notis lah, notis untuk bayaran yuran masuk 15. Dekat situ ada detail ni lah, nombor akaun Kopena apa semua, and bayar hantar WhatsApp kat saya. So bila saya dah dapat bukti pembayaran tu, setiap ahli yang telah selesai buat bayar yuran masuk 150, bila dah selesai bayar, maksud kalau bayar ansuran tak selesai lagi 150, dia takkan dapat lagi lah, nombor ahli dia takkan dapat lagi. E-book profile Kopena belum dapat lagi, e-book undang-undang kecil Kopena pun belum dapat lagi. Kalau dah selesai bayar lengkap habis settle 150, baru boleh dapat nombor ahli bersama dengan e-kad ahli. Buat masa ini kita buat dulu secara soft copy, kita tak buat lagi dalam bentuk fizikal. Dalam fizikal ni kita ada perancangan kita. Target saya kalau Kopena mempunyai 500 orang ahli, waktu tu baru saya akan buat secara fizikal. Kenapa saya tak buat lagi fizikal? Saya nak buat fizikal ni bila kad tu betul-betul berfungsi.
kalau kita buat sekarang ni pun dalam bentuk fizikal, tapi kad tu macam tak ada fungsi, nanti dia membazir modal kita, membazir wang Kopena, jadi rugi. So saya nak, sebab kita dah ada juga perancangan kita masuk panjang kita ada. Kalau kita nak ikat Kopena ni, nanti dia orang kata apa, boleh dijadikan kad diskaun, dan kita akan cuba bekerjasama dengan Touch and Go. Itu perancangan jangka panjang kita. Bila dah dapat yang ni, baru kita akan keluarkan ikat Kopena. Okey, bila dah bayar iuran 150, kita akan dapatlah nombor ahli, ikat Kopena, e-book profil Kopena, dan juga e-book undang-undang kecil Kopena. So bila dah dapat benda ni, maka anda sah sebagai ahli Kopena. Ahli Kopena yang telah berdaftar. Sah kat situ. Untuk tahun 2023 ni kami buat satu promosi yang khas kepada ahli Kopena yang berdaftar. Buat bayaran yuran masuk 150, penuhlah 150, dah selesai buat bayar yuran masuk, ataupun dah buat bayaran penuh, anda layak menyertai semua program, aktiviti ataupun kelas anjuran Kopena secara percuma sepanjang tahun 2023. Ini promosi yang kita buat untuk tahun 2023. Just buat bayar yang yuran masuk saja. Okey. So insya-Allah akaun bank Kopena seperti yang saya dah WhatsApp tadi petang tadi, setelah dapat makluman daripada Maybank, pihak Maybank memaklumkan yang kami tertinggal satu item, satu dokumen. Dokumen tu untuk pengesahan ahli-ahli lembaga, senarai ahli lembaga tu tak lengkap. So dia minta kami buat yang lain lah, yang lengkap lah. So semua tu telah pun diselesaikan lah. Kami dah settle dah petang tadi. So kami akan tunggulah akaun bank tu, kalau mungkin dalam 2-3 hari ni sudah dapat lah. So mungkin selepas dapat tu saya akan keluarkanlah notis untuk pembayaran yuran masuk. Anda bolehlah bayar semua tu, yuran masuk semua. Okey, selesai berkaitan dengan yuran masuk. Apa lagi yang saya tertinggal? Kalau ada apa-apa yang ada perkara yang tertinggal tentang yuran masuk, boleh tulis di ruang komen. Ya. Yuran masuk, kegunaan yuran masuk. Bila anda bayar yuran masuk akan dimasukkan dalam perbelanjaan akaun untuk rugi ataupun perbelanjaan untuk hal ehwal pentadbiran koperasi, ataupun perbelanjaan kos-kos operasi koperasi. Sebab koperasi bila nak bergerak dia kena ada modal. So kita akan masukkan dalam akaun ni lah, akaun modal ni, operasi. Selain daripada tu, daripada 150 yang anda bayar ni, kita tak masukkan sepenuhnya dalam kos operasi. Kita akan masukkan juga dalam tabung pendidikan, tabung kebajikan, dan juga tabung kecemasan. Ada 3 tabung. Tabung ni dibuat adalah untuk kebajikan ahli lah. So tabung ni orang kata apa, kutipan dia, hasil dia adalah daripada 150. Tapi selain daripada tu, kita akan buat juga aktiviti-aktiviti yang berbentuk kebajikan lah, atau ibadat lah, atau sedekah untuk penuhkan tabung-tabung ni. So sebab tabung ni orang kata apa, dia akan jadi satu jabatan. Ada satu jabatan dia akan menguruskan tabung. So kita orang memang take serius perkara ni, dan kita akan pastikan yang tabung ni sentiasa penuh supaya dapat bagi manfaat kepada ahli. Dan tabung ni juga dia bukan setakat bagi manfaat kepada ahli, tetapi ahli keluarga, ahli macam anak, macam contoh tabung pendidikan. Kita akan salah satu aktiviti dalam tabung pendidikan ni adalah kita bagi orang kata apa, wang kecemerlangan pendidikan. Contohnya ada anak kita yang dapat result cemerlang dalam SPM, contohnya dapat 9A, dan kita akan maklum kepada ahli, kalau ada anak-anak yang dapat 9A cemerlang, boleh mohon dalam tabung pendidikan, dan Kopena akan bagi. Ni contoh. Dan contoh lagi macam orang kata apa,
ahli kita penulis dapat anugerah. Contohnya dapat penulis anugerah buku negara, contoh penulis harapan ke apa semua masa pesta buku ke apa-apalah, buku yang beliau tulis tu, ahli tulis tu dapat anugerah. Ini pun akan dapat juga. Kita akan bagi wang cemerlang kepada ahli. Ini antara manfaat yang bantuan-bantuan kita bagi. Dan contoh juga kalau macam kebajikan, kata apa? Kebajikan ni berkaitan dengan kemalangan, kecelakaan, banjir apa semua tu. Jika berlaku benda-benda yang teruk, orang kata melibatkan ahli dan melibatkan ahli keluarga ahli Kopena, kita akan keluarkan semuanya. Ini adalah antara bantuan-bantuan yang Kopena dah susun dah, dan kita akan ada aktiviti-aktiviti lain lagi untuk kita masukkan duit dalam tabung-tabung ni semualah. Dan dalam ahli sendiri pun kalau rasa macam nak menyumbang untuk penuhkan tabung kita ni pun boleh. So tak ada masalah. So kita daripada 150 yang anda semua bayar tu, kata tidaklah hangus dalam kos operasi, tidaklah dibelanjakan semuanya dalam kos operasi. So kita ambil juga duit anda tu daripada 150 yang anda sumbang tu, kita akan masukkan dalam tabung. So kat situ maksudnya anda telah bersedekah dalam tabung-tabung ni lah, bersedekah untuk ahli. So maksudnya bila anda jadi ahli Kopena ni, selain daripada menjadi ahli untuk buat perniagaan, anda juga melakukan amal ibadat. So kita ada peluang kat situ, kita bagi juga buat aktiviti ibadat kat situ. Okey ya. Okey, itu yang berkaitan dengan yuran masuk. Okey, apa lagi yuran masuk? Kok ada yang tertinggal? Kalau ada sesiapa yang nak bertanya pasal yuran masuk. Dan untuk yang bertanya pasal yuran masuk untuk golongan OKU, diskaun semua tu, kalau OKU, perkara ni saya akan bawa dalam mesyuarat ahli lembaga pada bulan ni, 14 Januari ni ada mesyuarat ahli lembaga, dan saya akan bawa perkara ni lah, perkara yang dibangkitkan oleh ahli ni lah pasal benda ni. Dan jika dah ada keputusan nanti, saya akan share lah untuk maklumat semua lah. Okey. Rasanya dah tak ada yuran masuk. Kemudian itulah untuk saya ulang lagi, yuran masuk untuk tahun ni 2023, jika buat yuran masuk penuh, bila dah bayar penuh, bila dah bayar ansur, dah selesai jelas, anda layak mengikuti semua program, aktiviti dan kelas secara percuma sepanjang tahun 2023. Itu yuran masuk. Promosi hanya untuk tahun 2023. Okey. Kemudian yuran tahunan. Yuran tahunan. Ada satu tertinggal. Sebab ingat, yuran masuk hanya dibayar sekali sahaja. Bayar sekali sahaja seumur hidup. Bayar 150, selesai. Yuran masuk hanya sekali sahaja. Sebab ada yang keliru. Ada yang fikir bayar secara bulanan. Dia keliru dengan ansuran bulanan. Dia bukan bukan bayar bulanan, tiap-tiap bulan kena bayar setahun 600 yuran masuk, atau bukan. Kita keliru kat situ bila kita kata yang yuran masuk ni boleh dibayar secara ansuran bulanan serendah RM50. So dia terkeliru kat situlah. So yuran masuk ni bukan bayar secara bulanan. Yuran masuk ni bayar sekali sahaja seumur hidup. Itu yuran masuk. Selesai bayar 160, habis. Okey. Okey. Rasa dah tak ada kok tertinggal. Dan yuran tahunan. Yuran tahunan ni pula dibayar oleh ahli secara tahunan, maksudnya setiap tahun. Setiap tahun bayar 100, dan bayaran ni kita akan kutip bermula pada bulan 11 dan bulan 12 setiap tahun.
dan bayaran ni mesti dibayar sebelum pada 31 Disember setiap tahun lah. So pastikan untuk tahun 2023 yuran tahunan ni kami akan mula kutip pada bulan 11 dan bulan 12, dan pastikan bayar pada sebelum atau pada 31 Disember. So paling lewat 31 Disember. Kerana kalau anda tak bayar yuran tahun ni, apabila masuk tahun 2024, jika anda nak mengikuti kelas anjuran Kopena, kelas aktiviti atau program, tak boleh. Dia kat sini bila dah masuk 2024 tu, kita dah ada peraturan barulah. Maksudnya ahli tu tiada tunggakan bayaran tahunan. Bayaran tahunan tu kena jelaskan sebelum 31 Disember tiap-tiap tahun. Okay, kenapa kita buat yuran tahunan? Kenapa kita kutip 100 yuran tahunan? Okey, yuran tahunan ni akan digunakan untuk kos operasi Akademi Penulis Kopena. Seperti yang anda semua tahu, untuk bulan Januari saya dah keluarkan jadual kelas malam, kelas online. Setakat ni kita buat dulu secara online. Dan insya-Allah akan datang nanti kita akan buat lagi secara fizikal. Maksudnya boleh datang ke bengkel apa semua ahli Kopena. Jika anda bayar 100 dan tiada tunggakan, anda boleh pergi masuk kelas fizikal, ke bengkel, kursus, seminar nanti anjuran Kopena ni secara percuma je. Ini pentingnya RM100 ni. Sebab RM100 ni kita nak guna untuk kos operasi Akademi Penulis Kopena. Sebab bila kita nak buat kelas secara fizikal, bilik seminar, bilik kuliah tu kita kena sewa. Itu pertama. Dan tenaga pengajar, mentor-mentor, pembimbing ni semua pun kita kena bagi allowance. Dia orang pun kena ada bayaran juga sebab mereka bekerja dalam ni. Dan satu lagi, dalam koperasi kita tak bayar gaji. Ahli-ahli lembaga ni tak ada gaji. Mereka bukan dibayar secara bulanan ya. Macam contohnya mentor yang mengajar anda kelas pada bulan Januari ni, mereka tak dapat bayaran. Mereka hanya dapat allowance. Allowance mereka ni dibayar bulan 12 nanti. Maknanya bayaran yang anda bayar, yuran tahunan yang bayar 100 tu, inilah allowance mereka. Kalau anda bayar allowance ni, itulah bayaran yang tenaga pengajar dapat, yang mentor dapat. Ini orang kata apa? Apa yang mentor, tenaga pengajar ni sukarela menyumbang, orang kata tindakan mereka ni adalah satu ibadat untuk membantu anda penulis-penulis. Ini antara kelebihan Kopena. Kita tak melihat kepada buat kerja kena ada duit dulu baru buat kerja. Tak, dalam Kopena ni mereka adalah sukarela. Mereka mengajar dulu, mereka mendidik anda dulu, membimbing anda dulu. So di hujung tahun tu baru mereka dapat upah, allowance yang anda bayar tu adalah RM100 tu lah. So berapa cuba bayarkan dalam masa setahun. Ahli mentor kita buat kelas dalam, cuma kita keluarkan modal 100 saja. Kita keluarkan modal 100 dan kita dapat hadir kelas secara percuma selama setahun. Bayar 100 saja. Dan 100 ni untuk upah mentor kita. Okey, so saya haraplah hujung bulan 12 nanti janganlah tertunggak. Sebab kita dah dapat ilmu, kita tak bayar juga plus 100 tu. Kesian kepada mentor kita nantilah. Mentor kita, tenaga pengajar kita pun kena bagi juga sumbangan kepada mereka lah. Sebab macam contoh penulis novel romantik, orang kata apa, sesi novel romantik ni tahap dia tu ada 9 ada 9 kelas lah. Maksudnya ada 9 satu tahap. Beliau mengajar 2 jam 30 minit dan mungkin juga 3 jam masa beliau mengajar lah. Dan masa mengajar tu pun dalam mengajar sajalah secara sukarela dan dapat upah hujung tahun baru dapat upah. Itu yang Kopena buat. Kami hanya akan bagi upah kepada mentor setiap hujung tahun. Macam tu. Okey. So jelas ya kat situ yuran tahunan, kenapa kena bayar setiap tahun yuran tahunan. Dan bayaran je adalah 100 ni adalah tetap, tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Setakat ni kami dah putuskan yang yuran tahunan adalah 100.
Dan tak ada lagi lah untuk penambahan ke apa ke semua tu tak ada. Dan satu lagi kemungkinan kita untuk maklumat anda semua ni, saya berkongsi saja, orang kata apa, Kopena ni telah menjadi bual mulut, ramai orang telah bercakap tentang Kopena, ramai orang yang orang kata apa, nampak potensi dalam Kopena, dan ada yang mencadangkan supaya Kopena ni buat kelas dengan berjemput nama-nama besar, kata tenaga pengajar yang tersohor lah, tokoh-tokoh yang tersohor. So kita memang ada ke arah tu, memang kita nak pergi ke arah tu. Tapi itulah kita, bila kita nak ambil nama-nama besar, mereka ni orang kata apa bukan mentor Kopena. Bila orang luar daripada Kopena, kita kena keluarkan modal untuk bayar. So nak keluarkan modal untuk bayar mereka ni, inilah daripada yuran tahunan. Yuran tahun ni lah yang akan kita gunakan nanti. Sebab itulah pentingnya yuran tahun ni dikutip setiap tahun, supaya Akademi Penulis Kopena ni boleh berfungsi dengan baik. Boleh orang kata apa, untuk meningkatkan kualiti lah supaya ada. Okey, so saya situ boleh faham kenapa yuran tahunan ini dibayar tiap-tiap tahun 100 saja. Setiap ahli kena bayar 100. Dan pastikan bayar ni lah sebelum bulan hujung bulan 12, 31 Disember tu kena selesaikan, kena bayar. Okey. Ada apa-apa lagi persoalan? Ada sesiapa yang nak bertanya tentang yuran tahunan? Okey, tak ada. Kita pergi kepada modal share. Okey. Modal share. Modal share kata apa? Benda yang ditermaktubkan lah, telah digazetkan juga di dalam Undang-Undang Kerja Koperasi, Undang-Undang Kerja Kopena. Memang wajib, setiap ahli wajib orang kata apa, minimum pemilikan dia adalah RM500. So modal share ni okay, saya cerita dulu kenapa perlu ada modal share. Modal share ni, tujuan diadakan modal share, setiap koperasi orang kata apa, orang kata keahlian dia adalah ahli lah, dan setiap ahli kena keluarkan modal baru dia boleh layak jadi ahli. Yang sebenarnya lah ahli-ahli yang mempunyai hak, yang betul-betul berhak. Sebab di dalam mesyuarat agung nanti, bila seorang ahli itu, saya kata dia ada hak dan juga kuasa untuk mengundi, bersuara, ada hak untuk hadir dalam mesyuarat agung tu. Dia kena ada, dia kena 3 perkara ni dia kena selesaikan lah, iaitu yuran masuk, yuran tahunan dan juga modal share. So 3 perkara ni kalau dia tak selesaikan, dia tak ada hak lagi. Maksudnya sebagai seorang ahli tu dia belum layak lagi dipanggil ahli sebenarnya. Itu yang termaktub di dalam undang-undang kecil. Di dalam undang-undang kecil kata apa, memaklumkan bahawasanya seseorang itu diberi hak dan juga keistimewaan dan dibenarkan untuk menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh koperasi jika dia inilah selesaikan 3 perkara ni. Tapi dalam kes Kopena ni, sebab kita buat promosi, kalau dah bayar yuran masuk tu kami bagi percuma. Itu kes promosi. Tapi bila masuk tahun berikut-berikutnya, mungkin kami akan orang kata apa, fokus balik kepada modal share lah. Sebab modal share ni penting. Setiap ahli memang wajib memiliki modal share dalam koperasi. Sebab koperasi ni dia adalah berhad. Berhad maksud kat sini, setiap ahli itu mesti kena ada saham. Modal share ni adalah saham. So bila anda menjadi ahli, maksudnya anda melabur dalam koperasi, dan modal share ni adalah saham lah. Dan setiap ahli akan ada 500 saham. Dan saham ni lah yang akan menentukan berapa dividen yang ada nanti. Dividen akan dilihat kepada modal share. Yuran masuk dan yuran tahunan itu bukan. Sebab yuran masuk dan yuran tahunan ni kita akan gunakan untuk kos operasi pentadbiran Kopena. Tapi modal share kita tak akan gunakan untuk koperasi. Modal share kita akan gunakan untuk perniagaan, aktiviti perniagaan yang bagi keuntungan yang tinggi kepada Kopena. So ini
kata apa, tujuan kenapa modal share ni kena ada dalam koperasi. Semua koperasi macam tu. So sebab kalau tak ada modal share, kita tak ada modal lah nak buat perniagaan, nak menggerakkan aktiviti perniagaan, macam nak cetak buku, macam nak buat portal, nak buat nak sewa booth, apa semua, apa-apa aktiviti perniagaan tu semua, aktiviti pengedaran apa semua tu, kita tak boleh nak buat kalau kita tak ada modal share. So modal share ni adalah penting, dan setiap ahli memang wajib ada modal share. Tapi dalam kes kami ni buat masa sekarang ni, kita nak ahli ni selesaikan dulu yuran masuk. Macam contoh, dia ada yang bayar penuh dalam bulan 1 ni, dia dah bayar penuh yuran masuk. Dalam bulan 2 saya akan hantar surat kepada, saya akan hantar notis kepada yang dah bayar penuh tu, menjelaskan tentang modal share, bagi tahu kepada dia lah modal share ni kena buat bayaran gini-gini semua, kepentingan modal share, faedah-faedah dalam modal share, apa yang kita nak guna dalam modal share. So bila kalau dia bayar penuh dalam bulan 1 lah, kalau dia bayar ansuran, selesai ansur dalam masa 3 bulan, bulan 4 tu baru saya hantar notis. Maksudnya benda ni saya akan buat step by step, selesaikan dulu yuran masuk, and then baru modal share. So tak adalah anda terkejut sangat. Dan dalam modal share ni juga, kata apa, minimum pemilikan 500 ni pun kita benarkan juga dibayar secara ansuran, ikut kemampuan. So masa saya hantar notis untuk buat bayaran modal share tu, waktu itulah kita buat perbincangan. Jika anda nak bayar RM50 sebulan pun boleh, RM10 sebulan pun boleh, kami akan letaklah macam contoh minimum RM10 sebulan ke, ataupun RM20 sebulan ke, macam tu kami akan letakkan. Kami akan tengoklah dari segi kata apa, pendapatan anda. Kalau macam suri rumah mungkin bolehlah RM10 sebulan kalau untuk suri rumah, macam itulah. Sebab modal share ni kami akan tak ada masalah, nak bayar ansuran pun boleh, okey. Dan untuk modal share ni kami benarkan kata apa, buat ansuran dalam masa 2 tahun, dan mesti kena jelaskan dalam masa 2 tahun. Kalau dalam masa 2 tahun anda masih lagi tak jelaskan hak-hak dan kelebihan-kelebihan, keistimewaan tu ada tergantung. Hak-hak anda dalam koperasi tu dia akan tergantung lah dalam 2 tahun tu apa semua. Dan kami akan tengok jugalah bila anda bayaran tu tertunggak ke tak tertunggak ke. Bila tertunggak bayaran tu pun kita akan tengok juga. Itu modal share. Kata apa, komitmen. Selagi anda bagi komitmen yang bagus kepada koperasi, dan koperasi pun akan bagi servis yang baguslah kepada anda. Macam itulah. Dan modal share ni dia wajib minimum dia RM500. Katakan kalau untuk tahun 2023 ni dah bayar 500, tahun 2024 nak tambah 100 boleh, nak tambah RM50 pun boleh, nak tambah RM10 pun boleh. Sebab modal share ni juga dia macam simpanan ni dia macam AHB ataupun tabung haji. So konsep dia, kita menyimpan dalam kopena, ataupun kita menyimpan wang RM500 ni dalam ASB. Hujung tahun anda akan dapat dividen daripada jumlah yang anda simpan ni lah, modal share. Kalau modal share anda banyak, maka banyaklah dividen yang anda akan dapat. Konsep dia sama macam ASB. Itu modal share. Dan modal share ni bila anda keluar korporasi, anda buat permohonan untuk keluar daripada korporasi, dah tak nak dah jadi ahli kopena, modal share 500 anda ni akan dipulangkan balik, dan dipulangkan balik bersama dengan dividen. So duit 500 anda ni takkan hangus juga. So yang tu jangan risau. Sebab dia adalah kata apa, simpanan pelaburan lah. Macam tu modal share ni. Dia bukan kata apa, pelaburan forex ke, pelaburan bisnes berisiko tinggi ke, bukan. Sebab modal share ni dia simpanan dia konsepnya macam ASB. Simpan dalam akaun, tunggu hujung tahun dan dapat dividen. Dan dividen dalam koperasi kami telah bersetuju untuk minimum dividen adalah 6%, dan paling tinggi adalah 10%. Dan kita akan cuba usahalah
Sekarang ni saya duk tengok-tengok koperasi yang lain, kebanyakan mereka bagi dividen kebanyakannya 10%. Itu koperasi. Dan antaralah kenapa koperasi ni dia menjadi pilihan ramai. Ramai orang suka melabur dalam koperasi kerana dividen. Dividen mereka tinggi, sangat tinggi, lagi tinggi daripada ASB dan juga tabung haji. Ini antara kelebihan koperasi. Dan saya sendiri pun berkeyakinan Kopena pun mampu untuk bagi anda 10%. Tapi mungkin dalam 2 tahun pertama tu mungkin agak sukar, tapi melihat kepada momentum Kopena tu sendiri yang macam dapat sambutan, saya sendiri pun terkejut dengan keadaan sekarang ni. Saya yakin yang kita boleh, Kopena boleh, anda semua boleh dapat dividen tu dalam 10%, sekurang-kurangnya 10%. Ada juga yang boleh bagi lebih daripada tu. Cuma 10, kalau kita nak bagi lebih daripada 10% ni, kita kena mohon daripada SKM lah, kena dapat kelulusan daripada SKM. Cuma kalau 10% ke bawah tu, ahli lembaga sendiri mesyuarat agung tahunan yang akan luluskan. Tu saya terlupa, dalam mesyuarat agung tahunan juga kuasa ahli adalah ni untuk menentukan berapa dividen. Bukan pengurusi, bukan CEO yang tentukan berapa dividen. Kami hanya akan bentangkan gini. Kalau ahli setuju, undilah setuju. Semua tu berlaku dalam mesyuarat agung tahunan nanti, dan diputuskan. Dividen tahunan akan diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan dan diputuskan oleh suara ahli lah. Macam tu. Okey, modal share. Itulah fungsi dia, konsep dia, cara kerja modal share ni sama seperti ASB. Itu modal share. Dan modal share yang seperti yang saya bagi tahu tadi, kalau keluar dah tak nak, dah jadi ahli Kopena, akan dapat balik lah. Akan dapat balik kalau 500. Kalau anda melabur 500, 500 tu dapat balik, dan bersama dengan dividen lah. Dan setiap tahun kalau nak tambah boleh, tak nak tambah pun tak apa, kita bagi. Dan untuk tambah ni bila-bila pun boleh. Macam contoh nak tambah hari ni RM50, and then tiba-tiba esok je nak tambah RM10, boleh. Kita tak ada masalah. Nak tambah tu jumlah dia tu berapa pun tak ada masalah. Kita sentiasa terbuka. Berapa jumlah dia tu pun sentiasa terbuka. Sikit ke banyak ke okey, sebab kita guna konsep dia simpanan. Berapa banyak yang anda nak simpan di dalam modal share anda tu, itu boleh. Okey. Dan modal share ni bila kita dah ada portal nanti, website Kopena, insyaAllah kopenapro.com, anda akan ada akaun sendiri. Dalam website nanti, dalam portal kopenapro.com ni, anda boleh semak sendiri penyata simpanan anda nanti. Modal share anda tu nanti anda boleh semak kat situ. Berapa dividen yang anda dapat, berapa simpanan tahunan yang anda dapat, semua tu situ semua anda boleh tengok. Itu kelebihan. Ini antara perkara yang kita akan buat lah di dalam Kopena. Antara advantage dia ialah ada akses yang banyak di dalam kopenapro.com tu nanti. Dan dalam kopenapro.com tu nanti ada banyak benda yang kita akan masukkan nanti. Macam contoh kelas-kelas, kalau macam kita tak dapat hadir kelas malam tu, kelas online malam, kita ada dalam tu. So kalau kita nak tengok boleh sebagai seorang ahli. Tapi itulah macam kita kata tadi, pastikan kena ada 3 benda tu lah. Iuran masuk, iuran tahunan dan modal share. Jika anda selesaikan benda ni, maka banyak kelebihan yang anda boleh dapat. Sebab saya dah mula berbincang dengan pakar yang website ni yang buat portal lah, dah ada. Dan insyaAllah Kopena sendiri pun akan ada apps dia sendiri. Tapi akan step by step lah. Untuk tahun 2023 ni kita akan fokus kepada profil dahulu, untuk pendaftaran dulu, dan untuk sematkan penyata simpanan modal share anda tu semualah. Dan modal share ni kita ada terbahagi kepada 2 sebenarnya. Satu modal share premier, satu lagi modal share emas. Cuma modal share emas ni dia hanya akan timbul jika ada aktiviti perniagaan berjangka pendek sahaja.
Macam contoh Kopena nak buat karnival penulis. InsyaAllah kita orang ada perancangan juga pasal karnival penulis ni. Karnival penulis ni macam aktiviti-aktiviti yang khas untuk penulis lah. Kita akan menghimpulkan ramai-ramai penulis lah. Kita akan ada buat perhimpunan dan juga persidangan ahli untuk bentang ketah kerja ke, untuk apa-apalah. Fokus kita adalah kata apa, macam satu persidangan untuk penulis seluruh negara. Kita akan buat persidangan kebangsaan penulis negara. Itu karnival. So bila kita buat karnival penulis ni, waktu tu kita akan keluarkan iklan modal share emas. So mana-mana ahli yang berminat nak melabur dalam projek karnival penulis ni, boleh melabur. Minimum pelaburan adalah 100. So sebab dia berjangka pendek, program mungkin dalam masa 3 hari ataupun 2 hari. So dalam kata apa, program tu, karnival penulis tu, kita mungkin ada juga aktiviti lain, aktiviti jualan buku apa semua. Kata kita akan buka booth apa semua. So di situlah modal share anda ni, nanti keuntungan anda akan dapat daripada ni lah, aktiviti perniagaan. Tu modal share emas lah. So modal share emas ni kita hanya akan ada masa-masa tertentu saja, dan dia bukan wajib kan. Dia bukan wajib, nak pun boleh, tak nak pun tak apa. Sebab modal share emas dia hanya akan muncul untuk aktiviti mega macam tu je, aktiviti yang kata apa, berprofil tinggi, yang confirm boleh bagi keuntungan. Kalau berisiko kerugi, kita tak buka. Tapi bila kata jelas akan dapat keuntungan tinggi, baru kita buka modal share emas untuk ahli lah melabur. So bila kalau lah karnival penulis tu selesai dalam masa 3 hari, habis, and then kita akan buat kira-kira tutup account, and then mungkin dalam masa 5 hari tu anda akan dapat keuntungan bersama dengan modal anda 100, mungkin keuntungan anda dapat RM50 ke, anda dapatlah 150. So dalam masa 2 hari je anda dapat RM50. Itu contohlah macam mana modal share ni bergerak. Okay. Dia bukan benda yang wajib, dia tak ada dalam undang-undang modal share ni. Modal share ni dia kita panggil aturan aktiviti yang Kopena rancang untuk kata apa, untuk tambah pendapatan ahli. So benda ni dia termasuk di dalam buku aturan aktiviti. Salah satu aturan aktiviti Kopena adalah modal share emas. Ni modal aturan aktiviti ni dia sub kepada apa kita panggil undang-undang kerja koperasi ni. Dia ada sub dia, apa program, item-item, benda-benda yang Kopena lakukan yang tiada dalam undang-undang tapi dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Kerana dia mempunyai kepentingan, dia ada kata apa, boleh bagi manfaat kepada ahli. Sebenarnya dipanggil aturan aktiviti. Dia sub kepada undang-undang kerja. Kita ada buku-buku aturan aktiviti. Buku ni insya-Allah kita akan bagi kepada ahli masa mesyuarat agung tahunan nanti. Dia ada nanti aturan aktiviti. Macam tabung tadi. Tabung tu sebenarnya tak ada dalam undang-undang kerja. Dia ada dalam aturan aktiviti Kopena. Tu tabung-tabung yang kita buat tu lah. Sebab dia benda yang kata aktiviti yang memberi manfaat kepada ahli. Okey. Itu tafsiran lah apakah yang dimaksudkan dengan aturan aktiviti. Macam tu. Dan aturan aktiviti ni biasanya dibincangkan dalam ahli lembaga lah, sesama ahli lembaga yang melihat aktiviti-aktiviti yang boleh bagi faedah kepada ahli. Dan so kita akan bincang, kalau diluluskan, so kita akan buat aturan. So adalah aturan dia semua. Tapi cuma benda ni kita tak hebatkan lagi. Saya takut awal-awal ni kita terlalu banyak sangat benda masuk sekaligus, takut tak boleh nak hadam. So kita bergerak perlahan-lahan dah macam tu. Okay. So aturan aktiviti ni saya akan kata apa, perkenalkan kepada ahli masa mesyuarat agung tahun, masa hujung tahun nantilah. So ahli akan tahulah apa itu aturan aktiviti. Okey. Selesai modal share. Apa lagi yang saya tertinggal tentang modal share?
simpanan, okey, 500 tu lah modal share simpanan 500. Okey, bila kita dah jadi ahli Kopena untuk tahun pertama, macam contoh tahun 2023, anda telah pun isi borak. Ini contoh je, saya bagi situasi ya. Anda dah isi borak, and then anda terima notis, notis kelulusan permohonan dan juga notis bayaran yuran masuk. Okey, untuk tahun pertama, yuran masuk adalah 150, and then yuran tahunan adalah 100. Kemudian pemilikan, minimum pemilikan modal share premium adalah RM500. So sebagai ahli, bila anda dikatakan mempunyai hak dan kuasa sebagai ahli Kopena ni, apabila anda keluarkan modal sebanyak 750 untuk tahun yang pertama. So tahun pertama ni 750. Bila masuk tahun yang kedua, tiap-tiap tahun anda hanya perlu bayar 100 saja setahun. Dan begitulah seterusnya. Tak ada tambah apa-apa. Yang tambah cuma modal share saja. Kalau anda rasa macam nak tambah, anda boleh tambah. Tak nak tambah, tak apa. Tak ada masalah. Itu sajalah tiap-tiap tahun. Dan macam saya kata tadilah, untuk orang kata apa, kita selesaikan dulu yuran masuk. Bila anda dah buat bayar yuran masuk, selesaikan dulu yuran masuk. Bila dah selesai yuran masuk, baru anda akan terima notis untuk modal share. Dan yuran tahun ni pula kita akan kutip hujung tahun. Dan modal share ni juga boleh dibayar angsuran ikut kemampuan. Paling lama kita bagi maksimum 2 tahun. Kalau nak selesaikan cepat pun boleh, nak bayar penuh 500 pun boleh, pun tak ada masalah. So itu modal share lah. Kita terbuka dalam segi perbincangan. Dan bila anda dah selesai yuran masuk, kita akan hantar notis untuk bayaran modal share. Begitulah seterusnya. Dan notis untuk yuran tahunan akan dihantar pada bulan 10. Bayaran akan mula dikutip pada bulan 11 dan 12 setiap hujung tahun. So sebagai ahli Kopena, untuk tahun pertama anda menjadi ahli, 750 ni lah kena dibelanjakan. Dan tahun kedua, bayaran hanyalah 100 saja. Dan begitulah seterusnya. Apa lagi yang saya tertinggal pasal modal share? Itu yang seperti yang saya beritahu, modal share ni kita hanya akan guna untuk perniagaan saja, aktiviti perniagaan sahaja. Perniagaan yang akan bagi keuntungan yang tinggi. Sebab kita nak bagi dividen. Dividen adalah dalam modal share ni lah. So kita tak akan guna modal share anda ni untuk kos-kos operasi. Kos operasi Kopena, kos operasi akademi, itu lain. Perbelanjaan dia lain, tak sama. So yang ni kita memang akan jaga. Betul-betul kita akan jagalah yang ni. Okey. Okey, sini kita ada soalan daripada Encik Muhammad Haras Haikal. Beliau bertanya, modal share dikira setiap tahun atau macam mana? Okey, modal share modal share hanya bayar pada tahun pertama. Modal share adalah RM500. Minimum pemilikan modal share adalah RM500. Dibayar pada tahun pertama anda mendaftar sebagai ahli Kopena. Dan modal share ni kita benarkan, maksudnya bila orang kata apa, dibayar tahun pertama, maksudnya dalam masa setahun tu anda boleh jelaskanlah. So macam contoh, saya hantar surat notis bayaran modal share pada bulan 4. Bulan 5 anda tak nak bayar lagi, bulan 6 tak nak bayar lagi, bulan 7 tak nak, bulan 8 baru anda nak bayar. Dan nak bayar penuh. Okey, selesai, tak ada masalah. Sekali tu je bayar modal share RM500. Okey. Lepas tu tahun kedua, tiba-tiba je anda rasa macam nak tambah RM50 pun boleh tahun kedua, ataupun nak tambah 100 pun boleh. Tak nak pun tak apa, just cukup je RM500. Okey, dah selesai. Dan atau contoh modal share tu, anda tak boleh nak bayar penuh, anda nak bayar ansur. So bila nak buat ansur secara kemampuan, ikut kemampuan, anda akan berhubung dengan saya.
dan kita akan ada perbincangan dan kita akan tengok dalam sebulan anda boleh bayar berapa dan berapa lama. Maksimum maksimum dia adalah 2 tahun, dan ikut kemampuan dah, nak bayar 100 ke sebulan ke, atau 50 sebulan ke, RM20 sebulan ke, itu ikut kemampuan berapa. Maksimum dia adalah 2 tahun. Itu saja. Sebab modal share ni dia bukan bila tahun kedua anda kena bayar lagi, tak. Dia hanya wajib pada tahun pertama saja. And then nak tambah tu terpulang. Terpulang lah. Kalau rasa nak tambah, tambah. Tak nak tambah, tak apa. Macam tu. Okey, daripada Encik Muhammad Haras lagi. Kira modal share bagi tahun kedua dan seterusnya, kira modal share bagi tahun kedua dan seterusnya kira bebas kepada ahli berapa ya amountnya. Ya, betul. Bila masuk kedua tu dia dah terpulang kepada ahli, nak bayar berapa. Tak nak bayar pun tak apa. Tahun kedua tak nak bayar modal share pun tak apa. Tahun ketiga pun tak apa. Tak kisah, tak ada masalah. Dia yang penting tahun pertama tu minimum dia kena bayar RM500. Dah selesai dalam tahun pertama tu. Okay. Tahun kedua tak ada masalah dah. Sebab dalam tahun kedua kami hanya akan keluarkan notis untuk bayar yuran tahunan saja. Yuran tahunan kami akan keluarkan notis setiap bulan 10 dan mula dikutip bulan 11 dan bulan 12. Itu yuran tahunan. Tapi ada satu lagi. Kita akan ada buat juga aktiviti, aturan aktiviti. Macam contoh modal share. Kita akan ada cabutan bertuah. So maksudnya kata apa? Kalaulah ahli ni dia mempunyai komitmen dalam simpanan modal share dia. Tiap-tiap bulan dia ada buat simpanan. Macam contoh sekurang-kurangnya RM10 sebulan pun tak apa dah. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan dia menyimpan dalam modal share. Dan ahli ni kita akan kata apa? Bagi kelayakan dia untuk buat cabutan bertuah. Kita akan ada. So, di mesyuarat agung tahunan nanti kita akan ada program cabutan bertuah, ataupun kita akan bagi hadiah-hadiah kepada ahli yang bertuah kerana komitmen mereka dalam buat dalam melabur ataupun menyimpan dalam modal share. So kalau anda hanya bayar RM500 saja, and then bulan tahun kedua tak nak tambah, tak nak melabur dah, yang tu tak layak untuk menyertai program ni lah. Kita hanya bagi cabutan bertuah ni kepada ahli yang bagi komitmen. Setiap-tiap bulan ada buat simpanan, setiap tahun ada buat simpanan, dan orang kata apa, modal share dia ni banyak, sekurang-kurangnya ada 1,000 macam tu. Dan satu lagi lah saya kongsi atur aktiviti apabila seseorang tu dia nak bertanding. Bertanding maksud nak jadi ahli lembaga. Sebenarnya bila nak jadi ahli lembaga, syarat utama untuk jadi calon bertanding ahli lembaga, modal share dia kena ada 1,000. Kalau nak bertanding jawatan pengurusi, modal share dia kena ada 3,000. Itu antara kata apa, aturan-aturan aktiviti kita tetapkan apabila kita nak ni lah, nak masuk jadi ahli lembaga, ataupun nak jadi pengurusi, nak jadi setiausaha, nak jadi bendahari, nak jadi CEO. Pastikan modal share kena ada 3,000. Kalau ahli lembaga kena ada 1,000. Macam itulah. So kalau ahli biasa ada 500, dia hanya ada hak untuk hadir, bersuara, mengundi, mencalon. Itu saja. Bukan mencalon, mencadang. Untuk menjadi calon tak boleh, dia kena ada 1,000 modal share. Itu antara kelebihan apabila anda melabur banyak dalam modal share. So ada banyak lagi kelebihan-kelebihan yang kita akan bagi kepada orang yang kata apa, sentiasa menyumbang, sentiasa menyimpan dan juga melabur dalam modal share ni lah. So akan ada banyak itu. Dan setiap bulan saya akan keluarkan iklan ni supaya anda akan tertarik untuk menyimpan lah. Konsep dia macam BSN. BSN tu dia panggil apa ada yang tahu ke? Yang apa dia panggil, CJ Premium apa dia panggil, Bonanza tu, lebih kurang macam itulah. Hadiah-hadiah kita tu kita akan buat something yang menarik supaya anda akan sentiasa melabur, and then menang, akan dapatlah hadiah semua tu. Okey.
Okey, ada soalan lagi daripada Encik Muhammad Haras. Kira setiap tahun minimum modal share RM500 aya. Bukan setiap tahun. Seumur hidup. Seumur hidup ahli Kopina, minimum modal share adalah 500. Bukan setiap tahun. Tahun pertama bayar 500. Seumur hidup 500 tu lah. So bila anda dah bayar 500, maksudnya anda dah boleh ni lah, mempunyai kuasa veto lah di dalam ahli Kopina ni. Maksudnya ada suara anda akan lebih didengar lah. Maksudnya bila anda buat bayaran 500. Okey. So modal share ni bukan dibayar setiap tahun. Dia orang kata apa, modal share ni dibenarkan ditambah pemilikan dia setiap tahun. Macam tu maksud dia. Untuk kata apa, modal share ni macam satu simpanan lah. Konsep dia sama macam ASB macam tu. Ataupun macam tabung haji, anda menyimpan macam tu lah. Cuma ni dalam Kopena ni sebab dah termaktub di dalam undang-undang, ahli wajib memiliki minimum modal share adalah 500. Itu termaktub di dalam undang-undang. Okey, dan dibayar dalam tahun yang pertama. Okey. Okey, Cik Muhammad Haras, dah jelas tak berkaitan dengan modal share ni? Dan modal share ni tak angus bila nanti kalau nak keluar, dah tak nak, dah jadi ahli Kopena, modal share yang anda laburkan ni akan dipulangkan. Kalau anda laburkan RM500, RM500 ni akan dipulangkan semula bersama dengan dividen. So konsep kita simpanan. Dia bukan pelaburan forex, dia bukan pelaburan dalam perniagaan, bukan pelaburan apa yang tipu-tipu apa semua tu, tak. But the konsep dia adalah simpanan. Dia sama macam ASB dan juga tabung haji. Anda masuk dalam tu, hujung tahun dapat dividen, dah nak tutup akaun, nak keluar dah ahli Kopina, semua simpanan tu dapat balik. Tu je. Yuran tahunan dan juga yuran masuk anda tak dapat balik kalau keluar korporasi. Sebab yang ni dah termasuk di dalam akaun terugi dan telah digunakan untuk pembangunan Kopina, kos-kos untuk inilah hal ehwal pentadbiran Kopina lah, yuran masuk dan juga yuran tahunan. Yang ni tak dapat lah. Modal share memang dapat kalau anda keluar. So kalau banyak anda melabur pun wang anda tidak akan hilang. Nah, kita ada strategi kita macam mana orang kata nak dapat dividen. Sebab kita baru orang kata apa, pendapatan dia macam mana, pulangan tu dapat macam mana lah. Strategi kami ni dah ada, kami dah susun, kami dah atur lah. Sebab kebanyakan kami, ahli lembaga kami ni terdiri daripada orang kata apa, mereka-mereka yang memang dah lama dalam industri buku lah. Jadi kita orang memang dah faham orang kata apa, orang kata apa, perjalanan bisnes buku ni sendiri. Dan kami tahu macam mana nak kata apa, nak kurangkan kos. Macam kos untuk mencetak, kami dah tahu. Kata material buku tu sendiri, untuk kurangkan kos dia tu pun kami dah tahu. Macam mana nak tarik orang kata apa, nak pasarkan buku tu, nak pasarkan penulis tu sendiri pun kami dah susun, dah buat apa semua tu lah. So kami akan pastikan Kopena ni akan mendapat apa ni, hasil lah, pendapatan lah, supaya anda akan dapat dividen. Ada strategi dia sendiri, cuma strategi ni saya tak boleh nak kongsi. Sebab bila kita rujuk balik kepada nasihat-nasihat orang dulu pun, dia orang cakap ilmu boleh dikongsi, tapi strategi perniagaan kita tak boleh kongsi. Tapi cuma saya harap ahli-ahli Kopena semua yakin dan percaya kami dah ada strategi kami lah, macam mana kami nak orang kata apa, supaya 500 anda ni selamat. Macam itulah. Seperti macam tabung tu, kita ada tabung kecemasan. Itu adalah salah satu strategi yang saya atur. Kalau ikut tabung kecemasan ni tak ada dalam mana-mana koperasi. Yang ada pun pendidikan dan juga kebajikan. Ada setengah tu dia buat khairat kematian, tapi kami taklah, kami buat dalam orang kata fungsi khairat kematian tu kami masukkan dalam tabung kebajikan. Tapi saya letak satu lagi adalah tabung kecemasan. Tabung kecemasan ni adalah salah satu fungsi dia
backup pada inilah keuangan kita, supaya bila akan ada dalam bisnes ada shock apa semua, ni salah satu tabung kecemasan. Dan ada lagi lah plan backup kita, strategi perniagaan yang kita telah rancang apa semua, supaya pendapatan kita sentiasa ada. Ada banyak cara-cara dia yang dibuat lah. Okey, pendapatan. Alright. Okey, so ada apa-apa lagi yang hendak ditanya atau apa lagi? Kadang-kadang saya terlupa. Boleh tanya soalan, boleh type dekat komen jika ada apa-apa yang nak ditanya lah. Koperasi, ketika ni kita tengah cuba aktifkan penerbitan Kopena dan juga Akademi Penulis Kopena. Penerbitan Kopena ni fungsi dia sama, menerbitkan buku-buku lah, tapi kami akan lebih more kepada buku kanak-kanak. Buku kanak-kanak ni kita orang nak besarkan lagi dia punya kategori. Kita akan buat lagi nomek, dan satu lagi kita akan buat novelet. Nomek adalah novel pendek dicampur dengan komik. So dia jadi nomek, dia pendek saja. Dia cerita dia macam bercerita dalam novel, tapi dia ada ilustrasi. Satu lagi lah novelet. Novelet inilah novel, tapi dia bentuk dia pendek sangat. Cerita dia pendek, lebih kurang dalam 30 muka surat hingga ke 50 muka surat. Ini antara produk yang akan dikeluarkan oleh Kopena. So kita akan fokus kepada benda-benda macam ni. So kepada yang di luar sana, ahli-ahli Kopena yang menulis, penulis-penulis baru, kami mencadangkan anda supaya ceburi benda ni. Dan masuklah kelas tuan pengurusi kita, Encik Mokhtar, masuklah beliau untuk belajar cerpen. Sebab novelet ni dia, kalau kita nak tulis novelet, kita kena pandai tulis cerpen. Dan kami ada program mentor dan mentee di bawah Cik Tanusha, ahli lembaga pengarah kita, ahli lembaga Kopena. Beliau akan membimbing anda untuk menulis cerpen. Bila anda pandai cerpen ni akan dikembangkan untuk jadi novel dan akan dibukukan. Konsep Kopena, kita tak akan terbit cerpen, kita akan terbit karya sebiji fizikal, dan di kulit muka tu akan letak nama anda lah. Sebab ini produk ni sasaran kita. Setelah ni kami akan banyak menjelajah di sekolah. Kopena akan masuk sekolah-sekolah untuk buat program-program untuk pelajar sekolah, pelajar universiti. Dan buku-buku anda ni lah, yang novelet, nomek apa semua ni yang akan dijual. Jual dengan harga RM10, RM5 ke RM15 ke. Harga akan bawah RM15 kita akan jual. Dan kita nak banyak produk-produk ni semua. Sebab produk benda ni dia sangat laris. Buku yang nipis. Buku yang nipis ni sangat-sangat digemari oleh remaja. Dan kita nak ramai penulis yang begini, yang boleh menulis macam ni. Dan penulis yang boleh tulis macam ni yang nomek dengan novelet ni adalah penulis cerpen. Kami nak latih penulis cerpen. Sebab kami tak boleh ambil penulis novel. Dia orang ni dah terbiasa tulis 200-300 muka surat. Kami dah tak nak dah, sebab cara penulisan dia tu dah panjang lebar. Kita tak nak. Kita nak penulis cerpen. So yang di luar sana yang pernah menulis cerpen, yang projek-projek suatu big kan banyak kat luar sana, join Kopena ni supaya hadir kelas mentor Tuan Mokhtar Omar tu, and then join pula program bimbingan mentor mentee. Sebab anda akan nanti, kami akan pastikan anda dilatih, dan karya anda nanti akan diterbitkan lah dalam bentuk novelet ataupun nomek. Nanti kita akan tengok cerita lah yang mana sesuai untuk dijadikan nomek. Nomek ni biasa semua kepada komedi lah, ada unsur-unsur komedi, kisah-kisah komedi apa semua, kita akan masuk kepada nomek. Kalau cerita tu bentuk macam serius sikit, kita akan masuk dalam novelet lah. Lebih kurang macam tu. Ni antara strategi kita lah, benda-benda yang kita akan buat untuk menghasilkan jualan
jualan cash apa semua tu lah. Okey, ada sesiapa yang ingin bertanya, boleh tulis di ruangan komen. Okey, sebab kita pun dah jam 10 suku, program kita dah nak berakhir dah. Okey, kalau mungkin dah tak ada soalan. Okey. Okey, mungkin semuanya dah jelas. Saya harap untuk second info session ni semua dah jelas tentang yuran masuk, yuran tahunan dan juga modal share lah. Video ni, rakaman ni saya akan upload dekat YouTube Kopena. Nanti boleh tonton dekat sana nantilah. Okey, ada orang kata apa? Bolehlah untuk rujuk lagi dekat sana, dekat YouTube Kopena untuk tengok video ni lah. Dan insyaAllah minggu depan kita ada second chit chat bersama dengan pengurusi Kopena lah. Tuan Mokhtar Omar akan mula terangkan tentang manuskrip, buku-buku, kategori buku yang akan diterbitkan oleh Kopena nantilah. So kalau ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan manuskrip apa semua tu, boleh join lah program tu nanti. Kita ada second chat bersama dengan pengurusi Kopena minggu depan hari Rabu, masa yang sama jugalah, second. Okeylah, saya rasa kita pun dah pukul 10 lebih, dah habis masa dah. So kita tamatkan program kita pada malam ni lah. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan dan juga usaha gigih anda. Sebenarnya Kopena ni adalah untuk anda. Kopena ni adalah anda. Awak semua ni adalah Kopena. Tanpa anda semua, Kopena ni tidak akan lahir lah. Berjayanya Kopena adalah kerana anda semua. Saya hanyalah orang yang melaksanakan tanggungjawab dan juga amanah. So jika ada apa-apa perkara yang ingin diutarakan, jika ada idea, ada cadangan, apa-apa semua tu, boleh WhatsApp saya. Sebab nombor WhatsApp saya ni sentiasa berlega-lega dalam sosial media Kopena. Jadi tekan saja nombor WhatsApp saya dan maklumkanlah apa-apa saja pertanyaan ataupun nak bagi cadangan apa-apalah. So Kopena dia konsep dia terbuka. Kita tak ada masalah dari segi untuk menerima cadangan ataupun idea sesiapa lah. Untuk mengkritik pun okey, tak ada masalah juga. Nak mengkritik CEO, penyampaian CEO tak kemas ke, penggunaan bahasa CEO tak cantik ke, nak bagi cadangan, nak grooming CEO ke, tak ada masalah. So saya terima cadangan-cadangan tu lah. Bagus juga kalau ada orang nak grooming saya, nak betulkan bahasa saya pun bagus juga. So perkara tu kami okey saja. Dalam Kopena kami memang terbuka. Dan dalam mesyuarat ahli lembaga pun kita jemput juga pihak-pihak tertentu untuk hadir dalam mesyuarat kita orang, supaya kita beruang. Kita tak hanya hanya bermesyuarat dengan ahli lembaga saja. Kita mesyuarat juga dengan individu, tokoh-tokoh dalam industri buku. Kita akan jemput mereka juga untuk bagi pandangan apa semua. Dan selepas ni pun kami akan bergerak untuk berjumpa dengan persatuan penulis dan juga persatuan lain yang berhasrat untuk bekerjasama, ataupun syarikat ke ataupun individu ke yang nak bekerjasama dengan Kopena, kita memang mengalukan. So kalau macam contoh ada persatuan daripada yang salah seorang ahli lembaga Kopena mencadangkan supaya Kopena ni menjalankan kerjasama dengan MOFAS, Persatuan Motivasi Malaysia macam tu, untuk joint venture contohnya lah. So
kita akan berjumpa dengan mereka dan kita akan tengok sebab sekarang ni kalau ikutkan kedua-dua belah pihak telah bersetuju, kata secara oralnya bersetuju untuk bekerjasama. So kita akan just tunggu masa untuk berjumpa dan kita akan bincanglah apakah bentuk kerjasama yang kita orang boleh sama-sama buat. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, manfaat bersama kepada ahli dan boleh bagi manfaat kepada ahli semualah. So kita terbuka benda-benda macam ni. Kalau nak kerjasama sebagai persatuan, kerjasama sebagai individu, kerjasama sebagai syarikat pun alhamdulillah. Dan yang masa awal-awal saya mengiklankan Kopena ni macam syarikat ialah Biblio Bookstore, antara yang terawal mesej saya, WhatsApp saya minta nak bekerjasama. Alhamdulillah lah setakat ni saya dah atur satu program dan untuk buat warung buku 35 dekat Cafe Biblio dekat PJ. So setiap minggu kami akan bersiar secara langsung dekat kafe tersebut. Warung buku 35 ni akan buat dia aktiviti talk show bersama dengan penulis yang akan mempromosikan buku-buku ataupun karya-karya mereka lah. Tu antara yang kita buat, Kopena buat tiap-tiap minggu kita akan buat. Mungkin akan dilancarkan first kali akan dibuat pada hujung Januari nanti. Dan kata apa? Ni saya telah berbincanglah dengan beliau dengan syarikat Biblio Bookstore buat di kafe beliau lah, Cafe Biblio. So itu antara kerjasama yang kita orang buat. Alhamdulillah berjaya. So kalau ada individu, syarikat atau persatuan nak bekerjasama dengan Kopena, boleh. Sebab kami sentiasa terbuka dan saya akan sentiasa bawa cadangan-cadangan. Kalau nak bekerjasama tapi tak ada cadangan, tak ada masalah. Saya akan keluarkan cadangan tu. Macam ada Biblio tu, saya yang keluarkan cadangan. Dia cuma kata dia nak bekerjasama. Okay. Salah satu ni lah yang warung buku 35. Tapi dia masih lagi berhasrat macam dia minta Kopena ni tolong terbitkan manuskrip. Biblio menyediakan manuskrip, Kopena yang terbitkan. Itu antara yang dia minta jugalah. Itu pun boleh juga. Itu antara perkara yang kita boleh buat. Kerjasama tu banyak, luas sangat yang kita boleh buat. Itulah konsep joint venture yang saya masukkan. Kita terbuka, apa-apa saja terbuka. Just bagi tahu je, hubungi je saja. Saya kata nak bekerjasama, nak joint venture. Dan kalau tak ada cadangan, saya akan keluarkan cadangan tu. Saya akan membawakan cadangan tu dan kita akan sama-sama joint venture lah. Okey, saya tamatkanlah dulu program pada malam ni. Terima kasih kepada yang hadir dan juga bagi sokongan. So selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, take care semua. Good night. Selamat malam.